Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan tengok topik yang terakhir untuk bab 5 iaitu perubahan keadaan jirim. Dalam video sebelum ini, kita sudah tengok 3 keadaan jirim. Kita ada pepejal, cecair dan juga gas. Tahukah anda jirim ini boleh berubah daripada satu keadaan fizikal ni kepada keadaan fizikal yang lain apabila ada tenaga haba diserap atau dibebaskan. Apabila pemanasan berlaku, maksudnya jirim tersebut menerima haba. Kalau penyejukan berlaku, maksudnya jirim tersebut telah bebaskan haba. Okey, kita tengok kalau perubahan ini berlaku ke arah daripada pepejal ke arah cecair ke gas, ini melibatkan pemanasan iaitu ada penyerapan haba. Kalau arah dia bertentangan, maksudnya dia bertukar keadaan jirim daripada gas ke arah cecair atau pepejal, ini melibatkan penyejukan ataupun pembebasan haba. Kita tengok satu persatu ya. Okey, 3 keadaan jirim kita ada pepejal. Ini adalah susunan zarah dia. Dia tersusun dan rapat. Satu contoh pepejal adalah ais ketuk. Okey. Untuk cecair, susunan zarah dia agak rapat juga, tapi jarang sikit kalau berbanding dengan susunan zarah dalam pepejal. Okey, satu contoh cecair adalah air. Untuk gas pula, susunan zarah dia adalah jauh antara satu sama lain dan bergerak dengan bebas. Okey, satu contoh gas adalah steam ataupun wap air. So, Cikgu Teo nak bagi tahu dulu penunjuk di sini. Kalau Cikgu Teo guna anak panah warna merah, maksudnya pemanasan berlaku, haba diserap. Okey, kalau kita guna, kalau awak nampak Cikgu Teo guna anak panah warna biru, maksudnya penyejukan berlaku ataupun ada pembebasan haba. Kita tengok yang melibatkan pemanasan dulu. Okey, yang pertama, pertukaran pertukaran daripada pepejal kepada cecair. Proses ini dinamakan sebagai peleburan. Okay. Daripada cecair kepada gas pula ada 2 proses yang berlainan. Okay. Ada 2 nama ya. Daripada cecair ke gas, kita ada proses pendidihan dan juga proses penyejatan. 2 proses ini beza ya. Nanti kita akan bincang. Daripada pepejal kepada gas pula ini terus ya. Dia daripada pepejal dia terus jadi gas. Okay. Tanpa melalui fasa ataupun keadaan jirim cecair. Dia terus saja. So, proses ini nama dia adalah pemejal wapan. Okay. Macam mana pula dengan proses yang melibatkan pembebasan haba? Kita tengok daripada gas tukar menjadi cecair. Proses ini nama dia kondensasi. Kalau pertukaran daripada cecair kepada pepejal, proses ini melibatkan pembebasan haba juga, penyejukan berlaku. Dan nama proses ini adalah pembekuan. Awak bayangkan kalau air tukar jadi ais, pembekuan. Ada juga satu proses daripada gas terus menjadi pepejal, okey, tanpa melalui fasa cecair. Okey, nama dia sama juga seperti yang di atas, dia pemejal wapan juga. Pemejal wapan ini, okey, adalah proses sama ada pepejal tukar terus kepada gas ataupun gas terus tukar jadi pepejal. Okey, so lepas ni kita akan tengok satu persatu semua proses ini. Yang pertama sekali kita tengok proses peleburan. Proses peleburan ini melibatkan penukaran pepejal menjadi cecair. Dan kita guna anak panah warna merah sebab ada pemanasan, penyerapan haba yang terlibat. Okey, so pepejal akan menyerap haba apabila dipanaskan. Dan zarah-zarah dalam pepejal ni yang susun dengan rapat, okay, dia tak boleh bergerakkan sebab tak ada ruang. Okay, dalam video sebelum ni kita sudah bincang pergerakan zarah dalam pepejal hanya bergetar.
So apabila kita panaskan pepejal, zarah-zarah dalam dia akan bergetar dengan lebih kuat lagi. Kenapa? Sebab dia dapat tenaga daripada tenaga haba yang kita panaskan tu. Okey, tenaga haba ini akan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Dalam pepejal ni, tengok sini. Zarah-zarah ni dia susun rapat. Sebenarnya antara zarah-zarah ini ada daya tarikan yang kuat. Sebab tu mereka tersusun rapat macam tu. Okay? So tenaga haba tersebut akan digunakan untuk putuskan daya tarikan tu, untuk mengatasi daya tarikan tu, sehingga zarah-zarah ini akan mula bergerak bebas dan menggelongsor antara satu sama lain apabila suhu meningkat sehingga ke takat lebur. Takat lebur tu apabila pepejal suhu yang di mana peleburan berlaku lah. Itu takat lebur. Takat maksudnya suhu. Okay. So bila dia sudah bergerak bebas, maksudnya dia sudah masuk ke keadaan jirim cecair. Maka pepejal sudah berubah menjadi cecair. Itu adalah proses peleburan. Tengok gambar di atas ni. Ada butter, mentega yang sudah lebur jadi cecair. Okey, bila kita masak, ataupun ais ketul yang lebur jadi air. Okey, dua-dua ni adalah contoh peleburan. Kita tengok pendidihan pula. Pendidihan berlaku apabila cecair berubah menjadi gas. Anak panah warna merah juga, maksudnya kita proses ini melibatkan pemanasan ataupun penyerapan haba. So, pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. So, awak kena ingat untuk pendidihan, okey, mesti untuk pendidihan berlaku dia mesti mencapai suhu takat didih dia. Dia mesti mencapai takat didih. Suhu tu mesti sampai takat didih jirim tersebut. Contohnya untuk air, takat didih adalah 100 darjah Celsius. So, suhu air itu mesti ada pada 100 darjah Celsius baru dikatakan pendidihan berlaku. Okey. So, cecair akan serap haba apabila dipanaskan. Dan konsepnya sama juga. So, zarah-zarah dalam cecair ni dia akan bergerak dengan lebih laju. Dalam cecair memang mereka boleh bergerak dah. Sebab jarak antara mereka jarang sikit, walaupun rapat juga, tapi tak serapat macam dalam pepejal. So, dapat tenaga, mereka akan bergerak dengan lebih laju lagi sebab dapat tenaga. Okey, dapat haba. So, tenaga haba ini juga akan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Sebenarnya antara zarah-zarah cecair ini ada juga daya tarikan. So, tenaga haba tersebut digunakan untuk mengatasinya. Apabila suhu semakin meningkat sampai ke takat didih, zarah-zarah akan mula bergerak dengan bebas dan rawak, iaitu masuk ke keadaan jirim gas. So, dikatakan cecair sudah berubah menjadi gas. Contohnya kita didihkan air. Okey, itu adalah proses pendidihan. Tadi Cikgu Teo kata perubahan cecair kepada gas ada lagi satu proses. Nama dia lain, proses dia berbeza, iaitu penyejatan. Apa dia penyejatan? Dia serupa macam pendidihan, persamaan dia adalah perubahan jirim. Dia ubah daripada keadaan jirim cecair kepada gas dan perlu dipanaskan. Dia tenaga haba diserap juga. Tapi penyejatan beza daripada pendidihan. Kenapa dia berlaku pada sebarang suhu? Tak semestinya capai takat didih. Untuk pendidihan berlaku, dia mesti capai suhu tertentu. Untuk penyejatan berlaku, dia boleh berlaku pada sebarang suhu sahaja. Okey. Cecair akan serap haba apabila dipanaskan. Konsep dia sama. Kita guna konsep teori kinetik yang kita dah belajar video sebelum ini, ya. Okey. So, zarah-zarah dalam cecair peroleh tenaga, bergerak dengan lebih laju, lepas tu terlepas daripada permukaan cecair itu dan menjadi gas. Jadi cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. So, penyejatan adalah proses yang lambat
Dia adalah proses yang perlahan kalau bandingkan dengan pendidihan. Jadi dua-dua ni beza ya. Walaupun dua-dua ni melibatkan perubahan keadaan jirim daripada cecair ke gas. Seterusnya, kita tengok proses-proses yang melibatkan penyejukan ataupun pembebasan tenaga. Okey, untuk kondensasi, perubahan keadaan jirim adalah daripada gas berubah menjadi cecair. Okey, anak panah warna biru maksudnya ada proses pembebasan haba iaitu disejukkan, penyejukan berlaku. So, apabila haba dibebaskan, iaitu apabila gas ini disejukkan, apa yang berlaku ialah zarah-zarah yang ada dalam gas ini, dia hilang tenaga. Tidak bersemangat dah, dia hilang tenaga kan. Apabila dia hilang tenaga, dia akan bergerak dengan slow. Dia bergerak dengan lebih perlahan. Bila zarah-zarah ini dia bergerak dengan perlahan, maka dia akan semakin dekat dengan kawan dia. Okey, zarah-zarah ni semakin menghampiri antara satu sama lain. Dan apabila dia jalan dekat-dekat macam tu, zarah-zarah ni menjadi dekat, okey, daya tarikan atau ikatan akan mula dibentuk dan sebagainya. Okey, dia akan masuk ke keadaan macam susunan zarah cecair. Maka dia sudah berubah keadaan jirim dan membentuk cecair. So, apabila suhu sudah turun sampai di bawah takat lidah, gas akan bertukar menjadi cecair. Maka proses kondensasi berlaku. Okey, satu contoh adalah bila awak minum limau ais ke, Milo ais ke, kopi ais ke, tengok kat luar cawan tu dia macam berpeluh kan. Itu adalah wap air di sekeliling cawan itu yang berbentuk gas sudah mengalami proses kondensasi. Dia tukar jadi air. Okey. Pembekuan. Cikgu Tio rasa kebanyakan orang sudah tahu apa dia pembekuan. Jom kita tengok. Pembekuan berlaku apabila cecair tukar jadi pepejal. Dan anak panah warna biru juga maksudnya penyejukan yang berlaku. Okey, terdapat pembebasan haba. Apabila zarah-zarah dalam cecair ni, dia hilang tenaga. Dia bebas haba kan. So dia hilang tenaga, dia menjadi kurang semangat, dia bergerak dengan lebih perlahan. So apabila dia bergerak makin perlahan, dia makin dekat dengan zarah-zarah yang lain, dia susun balik macam susunan dalam pepejal. Okey, apabila suhu capai takat beku, ingat lagi Cikgu Tio kata perkataan takat maksudnya suhu. Okey, so apabila dia mencapai takat beku, zarah-zarah akan mula bergetar pada kedudukan yang tetap. Dia tidak lagi bergerak secara bebas sebab dia sudah masuk ke keadaan jirim pepejal. So, cecair sudah berubah menjadi pepejal. Proses pembekuan berlaku. Macam mana pula dengan pemejal luapan? Okey, pemejal luapan ingat adalah proses pepejal tukar jadi gas terus tanpa melalui cecair ya. Dan gas tukar balik terus jadi pepejal pun jawapan dia pemejal luapan. Okey, satu contoh pemejal luapan pepejal tukar jadi gas adalah ais kering. Ini biasanya orang guna atas pentas. Tengok macam ada asap-asap tu kan. Itu adalah ais kering. Okey, dia macam ada ais pepejal ais kering tu dia tukar terus jadi gas, dia terus jadi macam ada efek asap ni. Okey. Seterusnya kita tengok pula perubahan suhu yang berlaku apabila ada perubahan keadaan jirim di sini. Okey. So, kita tahu apabila satu bahan dipanaskan, suhu akan sememangnya akan meningkat. Kalau disejukkan, suhu menurun. Tetapi, ada tetapi ni. Suhu tak akan berubah apabila mencapai takat beku, takat lebur ataupun takat didih.
Ingat lagi apa maksud takat? Takat maksudnya suhu. Maksudnya suhu akan stay, tidak berubah kekal apabila pembekuan sedang berlaku, ataupun peleburan sedang berlaku, ataupun pendidihan sedang berlaku. Suhu tu akan kekal sementara. Okey, kenapa? Sebab tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Katakan kita tengok satu contoh. Okey, daripada cecair, daripada pepejal menjadi cecair. Okey, proses peleburan. So, bila capai takat lebur, pepejal akan mula jadi cecair. Proses peleburan berlaku. Okey. So, tenaga kinetik mula-mulanya pepejal ni semakin dia bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. So, tenaga kinetik semakin banyak. Okey, dia bergerak dengan semakin cepat. Tapi pada takat lebur dia tidak berlaku. Maksudnya dia tenaga kinetik itu akan kekal. Kenapa? Haba yang terus diserap tu dia masih lagi serap haba, tapi haba tu bukan lagi digunakan untuk menyebabkan zarah-zarah ni bergerak dengan lebih cepat, tapi digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Tengok sini. Tadi Cikgu Teo kata zarah-zarah ni dia susun rapat kan? Bila dia susun rapat ada daya tarikan. Haba yang kita bekalkan tu, pemanasan yang berlaku tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan tu. Lepas sudah atasi baru dia naik balik suhu tu. Tenaga kinetik baru akan continue bertambah. Okey, so suhu akan kekal ataupun suhu tidak berubah ketika mencapai takat beku, takat lebur dan takat didih. Untuk lebur dan didih dia digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Macam mana pula yang terbalik? Kalau cecair jadi berpejal, kenapa kalau kita sejukkan dia suhu tak turun? Sebab suhu itu digunakan, dibebaskan. Okey, haba itu dibebaskan, bukan suhu dibebaskan, minta maaf. Haba yang dibebaskan itu digunakan untuk memastikan zarah daya tarikan dibentuk kalau terbalik. Kalau yang pemanasan tu untuk mengatasi dia. Kalau yang terbalik, yang penyejukan ni dia akan bentuk daya tarikan. Pembebasan haba tu digunakan untuk membentuk daya tarikan antara zarah-zarah supaya dia tertarik menjadi pepejal. Itu apabila pembekuan berlaku. Okey. Macam mana pula dengan jisim? Apabila pepejal tukar jadi cecair, jisim dia akan meningkat tak? Atau menurun? Sebenarnya semasa perubahan fizikal berlaku antara pepejal jadi cecair, cecair jadi gas atau sebaliknya, semua proses ini jisim kekal. Jisim tidak akan berubah. Ini kerana kuantiti zarah-zarah tidak berubah apabila dipanaskan atau disejukkan. Sama ada kita panaskan dia atau sejukkan dia, kuantiti zarah-zarah tidak berubah. Jadi perubahan yang berlaku hanya pada tenaga kinetik. So jisim kekal. So apakah contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita? Banyak. Kita tengok beberapa je ya. So yang pertama, bila kita sidai kain, air daripada pakaian yang basah tersejak, penyejatan berlaku menjadi wap supaya pakaian kita boleh kering. So ini adalah proses penyejatan, penukaran daripada cecair menjadi gas. Ini pembentukan embun pada waktu pagi. Bila awak tengok dekat daun itu ada titisan-titisan air yang sejuk. So itu adalah proses kondensasi. Apabila perubahan jirim berlaku daripada gas menjadi cecair. Siapa di sini peminat aiskrim, ada tak? So, aiskrim ni macam mana kita boleh buat aiskrim? Krim manis membeku. Jadi ada pembekuan yang berlaku. Itu cara kita hasilkan aiskrim. Ini ais kering yang cikgu kata tadi. Ini adalah proses pemejaluapan. Ada orang guna dekat pentas ataupun peniaga aiskrim guna untuk elakkan aiskrim daripada cair. Ini apa dia? Bukan gula-gula ya, ini ubat gegar yang kita biasanya masuk kat mana?
masuk dalam almari pakaian kita kan. Mula-mula masuk tu bulat, elok, comel, cantik, besar kan. Lepas tu makin hari dia makin kecil. Kenapa? Sebab ada proses pemejal wapan yang berlaku. Pepejal ni dia sudah menjadi gas. Okay, so sebab tu dia semakin kecil. Jadi tanya semua, kita sudah habis bab 5. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.